Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Eduku Education dan like page Facebook Eduku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap-harap baik lah kan? Khabar semua baik, Alhamdulillah, insyaAllah. Didoakan semua kabar baik dimanapun anda berada, terutamanya pada keadaan sekarang ini. Kita sudah menjalani PKP, kemudian PKPB, dan sekarang PKPP. Jadi diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Okay? Baiklah, pada hari ini kita akan masuk di dalam bab yang kedua, kimia tingkatan 4, iaitu with the title Matter and the Atomic Structure, ataupun dalam bahasa Melayunya jirim dan juga struktur atom. Okay, ini merupakan adalah tajuk yang kedua ataupun chapter yang kedua, bab yang kedua. Jadi di dalam ini terdapat beberapa keywords ataupun kata kunci. Yang pertama, atom. Okay, ingat ya, nanti kita akan jumpa di dalam ini semuanya. Yang kedua, ion. Yang ketiga, molekul. Yang keempat, proton number. Kemudian nuclear number, electron arrangement, isotopes, dan juga natural abundance, ataupun nanti saya akan letak dia punya translasi dalam bahasa Melayu. Di dalam kita akan tulis ini, atom adalah atom, ion adalah ion, molekul adalah molekul, proton number adalah nombor proton, nuclear number, nombor nukleon, electron arrangement, susunan elektron, isotopes, isotop, natural abundance. Okay? Jadi kita terus masuk kepada bab ini. Kalau adik-adik lihat di belakang ini, apa di belakang ini? Apakah sebenarnya visual yang di belakang ini, latar belakang itu? Okay? Itu sebenarnya adalah PET-CT scanning. Okay? PET-CT scanning. Sebab kenapa kita dedahkan adik-adik dengan perkara ini? Sebab sekarang ini kita sudah menuju ke arah debat ataupun kemerahan berfikir aras tinggi, dan kita percaya adik-adik mampu untuk melakukan ini. Dan sekarang ini semuanya berada di ujung jari. Anda boleh melihat ataupun mencari informasi-informasi seumpama ini di internet. Yang penting semuanya dirujuk dengan baik dan betul, dengan rujukan yang betul. Okay? Okay, di sini bulletin ini kata, have you heard of patient undergoing PET-CT scanning? Pernahkah anda mendengar tentang pesakit yang menjalani PET-CT scanning? Seperti yang di belakang ini ya, di latar belakang gambar ini ada di situ PET-CT scanning. Okay, PET-CT scanning. PET-CT is the abbreviation of positron emission tomography, computed tomography. Okay. Jadi dia adalah ringkasan bagi positron emission tomography, computed tomography. PET-CT scanning can give accurate information on the position of a disease in the patient body. Okay, PET-CT scanning ini boleh memberikan informasi ataupun maklumat yang tepat di manakah sesuatu penyakit itu berada di dalam tubuh badan manusia. Penting ya, sebab kita pesakit ini perlu diketahui di manakah penyakit itu berada dalam tubuh badannya untuk dirawat. Dan paling jelas selalu digunakan, PET-CT scanning ini selalu digunakan untuk pesakit kanser. Ya, pesakit kanser. Kenapa? Pesakit kanser ini dia ada tumor di badannya. Tumor ini adalah ketumbuhan, okay? Ketumbuhan, ataupun dalam bahasa saintifiknya tumor. Tetapi tumor ini ada juga dia tumor jahat ataupun tumor yang tidak berapa jahat. Bahasa ringkasnya macam itulah. Dia dalam bahasa sainsnya malignant tumor ataupun benign tumor. Jadi dalam kata ringkasnya yang selalu kita dengar, dia tumor yang bahaya ini dipanggil sebagai kanser. Jadi PET-CT scanning ini digunakan untuk mencari di manakah kanser itu berada di dalam tubuh badan kita. Dan bagaimana ia dilakukan apabila dimasukkan melalui saluran darah kita, ada dimasukkan dimasukkan bahan kimia tertentu untuk mengesan di mana berlakunya aktiviti radioaktif dalam badan kita itu. Yang mana aktiviti radioaktif itu berlaku kerana apa? Kerana adanya sel kanser di dalam badan seseorang pesakit tersebut. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita tengok video ini. Ini merupakan salah satu contoh apabila seseorang pesakit menjalani PET-CT scan, yang mana sejenis bahan kimia iaitu fluorodeoksiglukos dimasukkan ke badan pesakit itu melalui salur darahnya.
Setelah beberapa jangka masa, bahan pengesan radioaktif itu akan pergi kepada tisu badan yang memerlukan tenaga yang tinggi, terutamanya tisu yang mengandungi sel tumor ataupun kanser. Di sini fluorodeoksirglukos akan bergerak daripada salur darah dan ke tisu ataupun sel yang mengandungi sel kanser tersebut. Di sini atom fluoron 18 akan mengalami decay ataupun perebutan di kawasan sel tumor dan memancarkan positron. Positron ini akan bertindak balas dengan elektron yang berhampiran dan menghasilkan sinaran gamma yang bertentangan arah. Sinaran gamma ini dikesan oleh kamera gamma dan dapat dikesan melalui PET scan. Dan di sinilah tisu tumor tersebut dapat dilihat di PET scan. Okey, itulah tadi video yang serba sedikit untuk menerangkan tentang bagaimanakah PET CT scanning dilakukan. Baiklah, kita terus pergi kepada persoalan yang kita timbulkan di dalam bab ini. Okey, apakah persoalan-persoalan yang harus kita timbulkan kepada diri kita untuk kita ketahui? Okey, yang pertama sekali, who is the scientist that proved the existence of neutrons in the nucleus? Okey, siapakah saintis yang telah membuktikan kewujudan neutron di dalam nukleus? Okey, boleh cari sekarang, boleh pause video dan cuba cari siapakah saintis yang telah membuktikan neutron itu berada di dalam nukleus. Cuba cari sekarang. Sudah jumpa? Harap jumpa lah kan? Kalau tak jumpa tak apa, kita usahakan lagi. Okey. Kemudian persoalan yang seterusnya, how many valence electrons are there in 12 carbon 6? Okey. Berapakah elektron terluar yang berada di dalam unsur karbon 12? Okey. Okey, cuba cari. Okey, dan seterusnya persoalan yang ditimbulkan di dalam topik ini, what is the use of isotope cobalt 60? Okey. So, apakah kegunaan isotop cobalt 60? Okey. Saya tak akan jawab, saya mahu adik-adik cari persoalan-persoalan ini, dan di dalam kita mempelajari topik ini, kita akan jumpa satu persatu. Baiklah, kita masuk kepada subtopik kita yang pertama di dalam bab yang kedua ini, iaitu basic concept of matter, ataupun dalam bahasa Melayunya perkara asas ataupun konsep asas bagi jirim. Baiklah, kita pergi yang pertama sekalinya, kita lihat apakah learning outcome ataupun hasil pembelajaran kita. Okey, di akhir pengajaran ini, in the end of the lesson, people are able to, kita akan dapat untuk pertama, to describe matter briefly, untuk kita menerangkan tentang jirim secara ringkas. Kemudian yang kedua, to explain the changes in the states of matter. Okey, ataupun untuk menerangkan pertukaran keadaan sesuatu jirim itu. Dan yang seterusnya, untuk menentukan, to determine the melting point and freezing points of naphthalene through activity. Kita akan sepatutnya ada eksperimen ya, tapi sebab saya sekarang ni berada di rumah, tidak apalah, kita akan cuba untuk mencari video yang berkaitan dengan perkara ini, dan insyaAllah semoga perkara itu membantu kita. Okey, baiklah, kita masuk ke pertama sekali, tentang apakah itu jirim. Okay? The meaning of matter. Okay, let's try to recall what matter based on conversation in the figure below, which is figure 2.1. Untuk kita mengimbas sekali berdasarkan perkara di bawah, apakah itu sebenarnya jirim berdasarkan kepada gambar raja ini. Baiklah, yang pertama ini dikatakan oleh gadis ini ya. Dikatakan di sini, ditanya, what are the mass and volume of rainbow? Okey, apakah jisim dan juga isi padu bagi pelangi? Dia tanya macam tu. Kemudian Abu ni cakap, saya bagilah nama dia Abu kan. A rainbow does not have mass nor volume. Okey, dia cakap pelangi tidak mempunyai jisim dan juga tidak mempunyai isi padu. Kemudian Mailing yang dia setuju, dia cakap di sini, I agree with Ahmad. Oh, nama dia bukan Abu, nama dia Ahmad. Okay? Dia cakap dia setuju dengan Ahmad. Okay? Mailing dia cakap,
I agree with Ahmad. Saya bersetuju dengan Ahmad. A rainbow is not a matter. Maksudnya di sini dikatakan bahawa pelangi itu bukanlah jirim. Kenapa? Sebab Ahmad itu cakap, tadi Ahmad cakap a rainbow does not have mass nor volume. Maksudnya dia cakap di sini pelangi dia tiada jisim dan juga dia tiada volume. Jadi sekiranya sesuatu tidak memenuhi perkara itu, maka dia bukanlah jirim. Okey, jadi pelangi ini jirim ke ataupun tidak? Okey, pelangi bukanlah jirim. Kemudian dikatakan di dalam figure 2.1 ini ataupun gambar raja 2.1 ini, rainbow is not a matter ataupun pelangi bukanlah jirim. Okey, kita teruskan di sini, kita baca matter is something that has mass and occupies space. Dia cakap sini jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya dia kena ada isipadu. Saya ulang lagi, jisim merupakan sesuatu yang mempunyai jisim. Maafkan saya, jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay? Matter consists of particles that are tiny and discrete. Maksudnya jirim ini mengandungi particles atau zara-zara yang kecil, okay? Yang kecil dan juga discrete, okay? Matter can exist in three states, namely solid, liquid and gas. Okay? Jirim ini boleh wujud di dalam 3 bentuk ataupun 3 keadaan. Yang pertama apa? Yang pertama sekali solid ataupun bahasa Melayunya berpejal. Kemudian yang kedua liquid ataupun cecair. Yang ketiga adalah gas. Okey, saya ulang lagi. Jirim ini boleh wujud dalam 3 keadaan. Yang pertama berpejal, yang kedua cecair dan yang ketiga gas. Okey? What are other examples of matter that you encounter in your daily life? Okey? Cuba anda fikirkan di dalam kehidupan anda, apakah lagi jirim, apakah lagi contoh-contoh jirim ataupun contoh-contoh jirim yang anda selalu hadapi, okey? Tetapi di sini di tepi ini dia cakap plasma is the fourth state of matter besides solid, liquid and gas. Plasma is an ionized gas. Although plasma in its natural state is rarely found on Earth, plasma is the state of matter most found in the universe. Most stars exist as plasma. Okay? Selain daripada pepejal, cecair dan juga gas, sebenarnya ada satu lagi keadaan jirim, iaitu plasma. Tetapi jarang sekali dijumpai di muka bumi kita ini. Dan selalunya dia dijumpai di angkasa lepas. Kalau anda nak tahu sangat dengan perkara ini, bolehlah bercita-cita untuk menjadi angkasawan. Okay? Siapakah angkasawan kita? Tahu? Okay? Angkasawan kita yang dari Malaysia adalah Dr. Syed Muzaffar. Okay? Boleh Google. Okay? Dia idola kita lah. Dia sudah doktor, angkasawan pula tu. Okay? Kita usahakan untuk jadi yang sebaik mungkin di dalam versi kita yang sendiri. Okay? Baiklah. Seterusnya, changes in the state of matter, okay, ataupun pertukaran keadaan jirim. The change in the state of matter is caused by heating or cooling. Okay, keadaan sesuatu jirim itu boleh berubah jika sekiranya ada berlaku pemanasan ataupun penyejukan. Okay, maksudnya heating ataupun pemanasan ini berlaku apabila suhu sesuatu itu ditingkatkan. Okay, maksudnya by heating, we can increase the temperature. Maksudnya dengan pemanasan kita boleh meningkatkan suhu. Oleh kerana itu akan berubah keadaan jirim tersebut, atau cooling ataupun penyejukan. Yang mana penyejukan ini boleh berlaku apabila sesuatu temperature is to be dropped down, to reduce, ataupun suhu sesuatu jirim itu dikurangkan, okay, dengan menyejukkan ia. Sebagai contoh, siapa sini suka makan es krim? Saya suka sangat makan es krim ni. Kalau ada es krim sekarang saya tunjukkan ke sini, tapi tak ada, okey? Okey. Ice cream that is left at room temperature absorb heat
energy and change from solid to liquid state. Okey, es krim ni selalu di mana diletakkan? Dalam freezer kan? Dalam freezer. Sebab dalam freezer itu dia lebih rendah daripada suhu bilik. Okey. Tetapi kalau es krim itu diletakkan di luar, dia akan cair dan akan bertukar daripada pepejal kepada liquid ataupun cair. Okey, es krim ni kadang dia dalam pepejal kan? Okey, kalau dia bukan pepejal, dia bukan lagi es krim, dia sudah jadi air krim. Saya gurau ya. Tetapi dia bukan lagi es krim, okey? Sebab dia es krim ini kadang dia adalah dalam keadaan solid ataupun pepejal. Tetapi apabila dia diletakkan di suhu bilik, yang mana suhu bilik ini jauh lebih tinggi daripada suhu di dalam freezer ataupun peti sejuk, dia akan menyerap tenaga haba dan akan bertukar daripada pepejal kepada cecair. Okay? In different situation, di dalam keadaan yang berbeza, at night, glass windows release heat to the surrounding, causing the surface of the glass window to become cold. Dia cakap di sini, pada waktu malam, tingkap kaca melepaskan habanya ke sekeliling, menyebabkan tingkap kaca tersebut menjadi sejuk. Okey, logiklah kan? Apabila waktu malam, dia cakap di sini, okey, ini glass window, contohnya saya cakap glass window yang anda lihat di gambar ini, dikatakan seperti ini bahawa pada waktu malam tingkap kaca ini melepaskan haba. Bila dia melepaskan haba, dia jadi panas ke sejuk? Okey, dia akan jadi sejuk sebab dia telah melepaskan habanya ke persekitaran. Dan apabila uap air yang berada di persekitaran itu, uap air yang berada di persekitaran akan bersentuh dengan tingkap kaca tadi yang telah pun melepaskan habanya untuk menjadi sejuk, dan uap air tersebut akan mengalami kondensasi. Kita sudah belajar kan kondensasi apabila dia bersentuh dengan tingkap itu yang sudah pun sejuk kerana telah membebaskan habanya. Maksudnya uap air dalam bentuk gas itu akan bertukar menjadi air. Uap air iaitu dalam bentuk gas bersentuhan dengan tingkap kaca yang sejuk setelah membebaskan habanya. Di situ telah berlaku kondensasi yang mana uap air telah menjadi air. Faham? Cuba fikirkan balik. Cuba fikirkan balik, baca balik teks ini dan boleh rujuk di dalam buku teks di dalam bahasa Melayu. So saya dapat kopi ini dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi saya cuba juga untuk mengajar dalam dua bahasa. Okay? Baiklah. Itulah tadi ya. Boleh ulang video ini sekali lagi kalau tidak berapa faham. Okay? Boleh ulang yang bahagian ini tadi. Okey, baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Di sini, okey, di sini adalah perubahan-perubahannya. Perubahan antara keadaan jirim, okey. Kita baca satu persatu, okey. Figure 2.2 shows the conversion among states of matter through the process of heat absorb or heat release. Okey, di dalam gambar raja 2.2 dicakap telah menunjukkan conversion ataupun pertukaran di antara keadaan sesuatu jirim dengan proses penyerapan haba atau pembebasan haba. Saya ulang lagi balik. Okey. Conversion among states ataupun pertukaran sesuatu jirim dengan proses menyerap haba, okey, atau membebaskan haba. Okay? When heat energy is absorbed or released, changes occur in kinetic energy, arrangement of particles and attraction force between particles causing the state of matter to change. Okay? Apabila tenaga haba itu diserapkan atau dilepaskan, akan berlaku tenaga kinetik. Okay? Apa itu tenaga kinetik? Maksudnya tenaga kinetik ini merujuk kepada pergerakan. Kinetik ini maksudnya pergerakan. Maksudnya berlaku. Okay? Berlakunya pertama kinetic energy ataupun tenaga kinetik. Yang kedua arrangement of particle ataupun susunan bagi zarah-zarah itu.
Dan yang ketiga, attraction force between particle, okey, ataupun daya tarikan di antara zarah-zarah tersebut akan berubah dan menyebabkan berlakunya pertukaran keadaan jirim tersebut. Faham? Okey, saya ulang sekali lagi. Apabila tenaga haba diserap atau dilepaskan akan menyebabkan pertukaran kepada yang pertama tenaga kinetik, yang kedua susunan zarah, dan yang ketiga daya tarikan di antara zarah-zarah, yang akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan bertukarnya keadaan jirim tersebut. Okey, sama ada dia pepejal bertukar kepada liquid, ataupun liquid bertukar kepada pepejal, ataupun liquid bertukar kepada gas, gas bertukar kepada liquid, dan tukar kepada pepejal, sama ada begitu. Okey, faham? Keadaan jirim yang bertukar tersebut kerana berlakunya penyerapan ataupun pembebasan haba. Faham? Okey, boleh rujuk gambar ini. Okey, boleh rujuk di sini. Okey, kita lihat di sini dikatakan solid ataupun pepejal. Pepejal, particles are closely packed in an orderly manner. Dia cakap di sini zarah-zarah tersusun secara rapat dan tersusun. Dia cakap apa? Okey, partikel ataupun zarah-zarah closely packed. Okey, sangat rapat, and dia tersusun secara begitu teratur. Okay? Dia tersusun lah. Dia cakap, kemudian kinetic energy of particle is low. Dia cakap di sini tenaga kinetik itu adalah rendah. Kenapa? Sebab sudah ada pack kan, sudah pack macam mana dia bergerak kan. Sebab dia dalam keadaan berpejal. Kalau tiada perubahan haba ataupun kalau tiada diserap haba, dia tidak akan bergerak. Okay? Dan seterusnya, attraction force between particle is strong. Maksudnya, okey, attraction force between particle is strong. Maksudnya daya tarikan di antara zarah-zarah itu adalah sangat kuat. Okey, itu bagi pepejal. Saya ulang sekali lagi, particle are closely packed in an orderly manner. Ataupun zarah-zarah itu berada dalam keadaan rapat dan tersusun. Dan yang kedua, kinetic energy of particle is low. Tenaga kinetiknya adalah rendah. Dan yang ketiga, attraction force between particle is strong. Ataupun daya tarikan di antara zarah-zarah adalah kuat. Okey. Kemudian kita pergi kepada liquid ataupun cecair. Cecair ini dikatakan di sini particles are closely packed but not in an orderly manner. Dia cakap di sini zarah-zarahnya berada dalam keadaan rapat tetapi tidak begitu teratur. Okey, dia cakap. Dan yang kedua, kinetic energy of particles is higher than solid state. Okey, dia cakap bagi liquid ini ataupun cecair, dia punya tenaga kinetik adalah lebih tinggi berbanding dengan dalam keadaan berpejal. Kemudian, attraction force between particle is strong but less than solid states. Dia cakap di sini, daya tarikan di antara zarah-zarah itu adalah kuat tetapi tidaklah sekuat dalam keadaan berpejal. Okey, boleh? Seterusnya kita pergi kepada dalam keadaan gas. Okey, gas. Di dalam keadaan gas ini, jirim dikatakan di sini, in this state of matter, particles are far apart. Maksudnya, zarah-zarah itu berada jauh di antara satu sama lain. Dia macam keadaan kita waktu PKP lah kan. Ada penjarakan sosial. Jadi, begitu juga dalam keadaan gas ini dia ada seperti penjarakan sosial. Maksudnya di sini, particle are far apart. Maksudnya, zarah-zarah itu adalah jauh di antara satu dengan yang lain. Kemudian, kinetic energy of particle is very high. Ataupun dia cakap di sini tenaga kinetik bagi zarah-zarah itu adalah sangat kuat. Okey, maksudnya dia tidak pack, okey, dia tidak rapat, jadi dia akan bebas bergerak. Okey, zarah-zarah ini bebas bergerak dalam keadaan gas. Okey, bayangkan sekarang ini tangan saya ini adalah zarah dalam gas, dia saling berjauhan, dia sentiasa bergerak. Okey, maksudnya dia sentiasa bergerak kerana dia ada tenaga kinetik yang sangat tinggi. Okey. Dan yang ketiga dikatakan di sini attraction force between particle is weak. Dia cakap daya tarikan bagi zarah-zarah itu adalah lemah. Okey, dia jauh. Jadi dia tidak begitu tertarik di antara satu sama lain. Macam orang mencinta jugalah kan. Gurau saja, okey. Okey, saya ulang lagi untuk gas ini.
Particle are far apart ataupun zarah-zarah berada dalam keadaan yang jauh di antara satu sama lain. Yang pertama tadi. Yang kedua, kinetic energy of particle is very high. Ataupun tenaga kinetik bagi partikel itu adalah kuat, sangat kuat. Okay? Dia mahu bergerak. Okay? Dan yang ketiga, attraction force between particle is weak. Ataupun daya tarikan di antara satu zarah, di antara zarah-zarah di dalam gas ini adalah sangat lemah. Okay? Faham? Okay. Baiklah, yang seterusnya kita akan melihat di sini dikatakan it says here matter can exist in the form of elements or compound. Dikatakan di sini bahawa jirim itu boleh wujud dalam keadaan unsur atau sebatian. Okay, saya ulang sekali lagi. Jirim boleh wujud dalam dua keadaan, sama ada unsur ataupun sebatian. Okay? Tetapi unsur pula boleh wujud dalam keadaan sama ada atom ataupun molekul. Okay? It says here element can consist of particles. Element consists of particle of atoms or molecules, ataupun unsur boleh wujud dalam keadaan atom ataupun molecules. Kemudian dikatakan pula di sini bahawa while compounds are made up molecules or ion, di mana sebatian pula boleh wujud juga dalam keadaan molekul dan juga ion. Ditunjukkan dalam gambar raja 2.3. It shows in figure 2.3 shows the classification of matter. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di atas sekali itu adalah matter ataupun jirim. Okay? Jirim dia ada dua cabang. Yang pertama dia pergi kepada elemen ataupun unsur, kemudian jirim bercari di compound. Okay? Tapi kita lihat elemen dahulu ataupun unsur dahulu. Di sini unsur itu boleh wujud dalam keadaan atom ataupun molekul. Okay? Okay, saya ulang lagi. Unsur boleh wujud dalam keadaan atom ataupun molekul. Sebagai contoh sini, atom adalah karbon. Dia wujud secara singular begitu, karbon. Tetapi untuk sebagai contoh molekul oksigen, kerana dia wujud dalam keadaan aslinya juga sebagai gas seperti itu. Okay? Dia akan berkongsi elektron terluar. Nanti kita akan masuk dalam bab kelima, kita akan lebih mendalami perkara ini. Kemudian kita lihat sebatian. Okay? Sebatian, compound ataupun sebatian. Compound ataupun sebatian ini dia boleh wujud dalam keadaan molekul juga, dan dalam masa yang sama dia boleh juga wujud dalam keadaan ion. Okay? Sebagai contoh, molekulnya adalah water ataupun air, H2O, ataupun ion. Bagi dalam keadaan ion pula, sodium chloride ataupun natrium chlorida. Okay? Saya bagi briefly lah di sini ya, apa beza sebatian ion dan juga sebatian molekul. Bagi sebatian ion, dia akan lebih cenderung untuk menderma ataupun menerima elektron terluarnya. Okay? Untuk membentuk ion-ionnya. Okay? Sama ada positif ataupun negatif. Di sini contohnya lah, okay? Ions are formed by transfer of electrons between atoms. Okay? Dia cakap di sini sebagai contoh sodium atom ataupun atom natrium ataupun sodium dalam bahasa Inggeris ni dah. Dia telah mendermakan elektronnya. Okay? Kemudian pula elektron yang didermakan oleh natrium tersebut diterima oleh atom klorin dan kemudian mereka akan bergabung untuk menjadi sodium klorida dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melajunya natrium maafkan saya, sodium chloride in English ataupun in Malay natrium klorida. Okay? Ini contoh. Okay? Okay, sepatutnya sini kita akan ada eksperimen sebenarnya. Okay? Jadi untuk eksperimen ini saya biarkan anda untuk menonton video ini daripada Cikgu Halimi yang telah diupload di YouTube, dan bolehlah subscribe YouTube beliau, Cikgu Halimi. Okay, kita menonton video ini. Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi untuk video kali ini. So, saya Cikgu Halimi. Saya akan terangkan mengenai eksperimen kimia tingkatan 4, iaitu eksperimen untuk menentukan takar lebur dan juga takar baku bagi sesuatu bahan. Okey, daripada Pak Puan. Untuk tajuk ini kita akan gunakan bahan naftalena sebagai bahan untuk kita uji, dan naftalena ini adalah ubat kekal lah yang biasa kita jumpa di rumah. Okey. So untuk video ni seperti biasa saya akan dibantu oleh dua orang pelajar lagi.
iaitu kita ada Remy dan juga Arifah hari ini. Okey. Dan juga kita akan dibantu oleh Fazli, akan bertindak sebagai kita punya kameraman. Saya harap anda pelajar kat rumah boleh dapat pelajaran lah daripada video ini. Okey. Berikut adalah senarai nada dan bahan yang kita akan gunakan dalam eksperimen ini. Your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here. Isi tabung didih dengan naftalina sehingga 1/3 penuh. Kemudian letakkan sebatang termometer ke dalamnya. Apitkan tabung didih di dalam sebuah bika yang separuh diisi air. Dan pastikan juga paras naftalina di dalam tabung didih mestilah di bawah paras air di dalam bika. Langkah seterusnya adalah dengan memanaskan air dan kacau naftalina secara perlahan-lahan. Kemudian, apabila suhu naftalina mencapai 60 darjah Celsius, mulakan jam randing. Rekodkan suhu dan keadaan naftalina sehingga suhu naftalina mencapai 90 darjah Celsius. Keluarkan tabung didih dari kukus air. Keringkan permukaan dan letakkan serta-merta ke dalam sebuah kelalang kun. Kacau naftalina secara berterusan. Teruskan merekod suhu dan keadaan naftalina sehinggalah suhu naftalina turun kepada 60 darjah Celsius. Langkah akhir adalah dengan merekodkan keputusan di dalam buku laporan anda. Itu sajalah eksperimen kita pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah boleh belajar dengan lebih baik menggunakan video yang saya hasilkanlah. Okey. Jangan lupa juga untuk buat eksperimen dalam bentuk laporan supaya boleh dikongsi dengan rakan-rakan lain. Dan terima kasih juga untuk pelajar-pelajar yang bantu saya hari ini. Okey, terima kasih untuk mereka. Dan sampai kita jumpa lagi lah untuk video seterusnya. Okey, see you, bye. Something died, cause I knew that that was the last time, the last time. Temperament hari ini kita ada Fazli yang akan bantu bagi video Okey, baiklah, setelah kita tadi menonton video itu, kita akan ada sedikit sebanyak idea tentang eksperimen untuk menentukan takat lebur dan juga takat beku bagi naftalina. Okey, di dalam gambar raja di bawah ini ada ditunjukkan tentang heating curve of naphthalene ataupun graf bagi pemanasan naftalina. Dan di sini dinyatakan dia ada beberapa poin ya, poin A, poin B, poin C dan juga poin D. Okey. Kita lihat di sini, okey. Ini adalah satu graf, iaitu graf suhu ataupun temperature melawan masa ataupun time. Okay? Baiklah, kita lihat di dalam point A hingga point B. Di dalam point A hingga point B ini dikatakan di sini temperature increases from A to B. Maksudnya apabila dipanaskan, mestilah suhu itu meningkatkan. Bila kita panaskan sesuatu, suhu dia akan naik atau turun? Mestilah suhu dia akan naik, okey? So dikatakan di sini temperature increase from A to B. Jadi dia punya suhu tu naik daripada point A kepada point B. Kemudian di dalam point A dan point B ini, di antara ini dia masih lagi wujud dalam keadaan apa? Dalam keadaan pepejal. It exists in solid state. Okey? Kemudian apabila dipanaskan, apabila naftalin itu dipanaskan, dia menyerap haba ataupun membebaskan haba. Okey? Okey, dia menyerap sebab haba daripada api itu melalui air tadi yang telah pun mendidih, dia akan menyerap partikel ataupun zarah-zarah itu akan menyerap haba, tenaga haba itu tersebut. Okey?
partikel di dalam naftalin itu akan menyerap tenaga haba ini, dan apabila dia sudah menyerap tenaga haba itu, dia akan bergegar. Kerana apa? Kenapa dia bergegar? Kerana adanya kinetic energy. Dan dalam keadaan ini kinetic energy sedang meningkat, okey? Dalam keadaan A hingga B ini, kerana adanya pemanasan, telah berlakunya penyerapan haba dan menyebabkan dia bergegar, okey? Dan bergegaran itu berlaku kerana adanya kinetic energy, okey? Daripada point A ke point B. Okey, daripada point B kepada point C pula. Di sinilah berlaku, di B inilah, point B ni adalah satu yang penting tau. Sebab dalam point B inilah adalah melting point. Okey, ataupun maafkan saya, takat lebur. Okey, kerana pada ketika ini melting occurs ataupun peleburan telah berlaku. Peleburan maksudnya dia bertukar daripada pepejal kepada cecair. Dia pepejal, dia lebur jadi cair lah, okey, dia cair, okey. Di sinilah melting occurs di point B ini, okey. No increase in temperature from B to C because heat energy absorbed by particle is used to overcome the attraction force between the particles until solid change to liquid, okey. Di dalam keadaan ini dia cakap, okey, tiada peningkatan suhu di antara point B hingga C. Okey, kenapa? Kerana tenaga haba yang diserap digunakan untuk, okey, to overcome, untuk melawan daya tarikan di antara partikel ataupun daya tarikan di antara zarah, sehingga dia bertukar sepenuhnya pada cecair, okey. Maksudnya dalam point B hingga C ini dia sedang menggunakan tenaga haba itu untuk, okey, untuk melawan daya tarikan di antara zarah-zarah hingga pepejal itu bertukar menjadi cecair, okey, daripada point B hingga C. Okey, kita baca semula, okey. Kemudian daripada C hingga D, di sini suhu meningkat lagi, okey. Dia kata temperature increases from C to D. Okey, di sini dikatakan exists in liquid state. Dia masih lagi wujud dalam keadaan cecair. Kemudian when heated, the particle absorb heat and move faster. Apabila dipanaskan, zarah-zarah akan menyerap haba dan juga akan bergerak dengan lebih pantas kerana adanya tenaga kinetik tersebut, okey. Saya ulang lagi, daripada point C hingga D, suhu dia akan meningkat. Kemudian dia sudah wujud pun di dalam keadaan cecair. Kalau tadi keadaan B hingga C itu dia belum lagi dalam keadaan cecair sepenuhnya, okey. Dia masih lagi di antara, ada yang pepejal dan yang cecair, okey. Kemudian di dalam C hingga D ini dia sudah wujud sebagai cecair, dan zarah-zarah itu menyerap tenaga dan juga bergerak dengan lebih pantas. Saya ulang lagi ya. Daripada A hingga B, suhu dia meningkat. Kemudian dia masih wujud dalam bentuk pepejal, A hingga B ya. Kemudian dikatakan dalam A hingga B ini apabila dipanaskan, zarah-zarah akan menyerap haba dan akan vibrate dan menyebabkan meningkatnya tenaga kinetik. Itu A hingga B. Kemudian B hingga C, di sini telah berlakunya peleburan, sedang berlakunya peleburan, di mana B itu adalah menunjukkan melting pointnya ataupun takat leburnya. Berlaku peleburan, tiada peningkatan suhu di sini, sebab tu dia punya graf flat, itu rata saja. Okey, sebabnya kenapa? Sebab tenaga yang diserap di dalam B hingga C ini digunakan untuk melawan daya tarikan di antara zarah-zarah hingga dia bertukar kepada cecair. Okey, itu B hingga C. Tapi daripada C hingga D pula, suhu dia meningkat. Okey, di dalam C hingga D ini suhu dia meningkat dan dia sudah pun wujud dalam bentuk cecair di sini, dan apabila dipanaskan, zarah-zarah akan menyerap haba dan juga bergerak dengan lebih pantas kerana adanya tenaga kinetik. Okey. Itu bagi pemanasan ataupun graf pemanasan. Bagi graf penyejukan pula di dalam gambar raja 2.7 ini, okey, dia bermula daripada titik E, F, G dan H, dan masih lagi
dia adalah graf suhu melawan masa. Okey. Di sini dikatakan daripada point E hingga F, temperature decreases from E to F. Maksudnya suhu menurun daripada E hingga F. Exists in liquid state, dia wujud di dalam bentuk cair, dia dalam bentuk cair. Okay? Kemudian when cool, apabila disejukkan, tadi dipanaskan, ini disejukkan. So when cool, apabila disejukkan, the particles release heat and move slower due to the loss of kinetic energy. Okay? Dia cakap di sini, apabila disejukkan, zara-zara itu membebaskan ke ataupun menyerapkan haba. Okey, apabila disejukkan, zara-zara itu akan kehilangan haba. Okey, maksudnya dia akan membebaskan haba. Okey, apabila dia tenaga haba dia dibebaskan, dia pun jadi pasif sikit, dia kurang bergerak. Kerana kenapa? Kerana dia kehilangan kinetic energy ataupun tenaga kinetik. Okey, itu daripada E hingga F. Saya ulang lagi, pada E hingga F dikatakan seperti ini, suhu menurun daripada E hingga F. Okey, kemudian dia masih wujud dalam bentuk liquid. Okey, apabila disejukkan, zara-zara akan membebaskan haba, dan apabila dia membebaskan haba, dia akan bergerak secara perlahan. Kerana kenapa? Dia kekurangan tenaga kinetik. Okey, itu daripada E hingga F. Okey, daripada F hingga G, okey, wujud dalam keadaan flat ataupun rata. Okey, ini di sinilah, daripada point F inilah dia berlakunya freezing occurs, berlakunya pembekuan. Okey, maksudnya pembekuan ini dia sedang nak tukar daripada cecair pergi pepejal. Dia sedang dibekukan. Okey, so freezing occurs, berlakunya pembekuan. No decrease in temperature from F to G, maksudnya tiada penurunan suhu, dia maintain saja, dia flat saja. Okay, graf itu. Because heat energy that is lost to surrounding is balanced by the heat energy released when the particle attract each other to form solid. Okay, cakap di sini tidak ada berlakunya penurunan suhu kerana daripada F hingga G, tenaga haba yang telah hilang ke persekitaran itu diimbangi oleh tenaga haba yang dibebaskan apabila zara-zara itu mula tertarik semula untuk membentuk pepejal. Maksudnya itu zara-zara yang tadi terpisah itu apabila dipanaskan, dia semakin mendekat dan di situ akan berlakunya tarikan di antara zara-zara itu untuk membentuk apa? Pepejal. Okey. Itu daripada F hingga G. Daripada G hingga H pula di sini, okey, G hingga H, point G hingga H, temperature decreases from G to H, maksudnya suhu akan menurun. Kemudian dia sudah wujud di dalam keadaan solid ataupun dalam bentuk pepejal, maksudnya dia sudah pun membeku. Okey. When cool, apabila disejukkan, the particle release heat and vibrate slowly. Okay, apabila disejukkan, zara-zara akan melepaskan haba. Okay, apabila sejuk, haba itu dibebaskan. Okay, dan dia akan vibrate slowly. Dia akan getar slow saja. Kenapa? Sebab dia sudah kekurangan tenaga kinetik. Okay, itulah tadi penerangan tentang kedua-dua graf, iaitu graf pemanasan bagi naftalina, dan yang graf yang terbaru ini tadi adalah tentang penyejukan ataupun pembekuan bagi naftalin. Okey, naftalina maksud saya dalam bahasa Melayu. Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu untuk menguji kita sendiri. Okey, dia cakap di sini, state the types of particle that exist in a copper wire. Okey, dia tanya apakah jenis zara yang wujud di dalam wire kuprum. Okey, dia wujud dalam bentuk apa? Dia wujud dalam bentuk atom. Dia wujud dalam bentuk atom. Kemudian Lily dries her hair with a hair dryer. Dia cakap Lily mengeringkan rambutnya dengan menggunakan hair dryer ataupun pengering rambut. Okey, nyatakan apakah proses yang dilalui ketika
mengeringkan rambutnya. Okay? Apa prosesnya? Boleh cari sekarang, boleh cari, boleh Google. Okay? Di sini apa yang di sini sebenarnya telah berlaku penyejatan yang mana yang ini dijawab terus untuk yang soalan B. State the changes the movement of water particle when hair is dried. Okay, maksudnya di sini apabila dikeringkan ataupun berlaku penyejatan, air yang berada di rambut itu dikeringkan oleh penyejatan akan bertukar menjadi gas. Okay, yang soalan ketiga ini bolehlah cuba jawab dia masing-masing. Okay, cuba jawab di buku masing-masing dan boleh buat graf masing-masing berpandukan penerangan graf yang sebelum ini yang telah kita dalami sama-sama. Okay, pada saya sesi ini adalah sesi perkongsian ilmu ya sebenarnya. Jadi itulah tadi kelas kita pada hari ini, subtopik 2.1 iaitu mengenai konsep asas jirim ataupun basic concept of matter, konsep asas jirim. Semoga kelas ini dapat membantu kita bersama-sama untuk yang pertama meminati subjek kimia ini terlebih dahulu dan mencintai subjek kimia ini, dan kita terus berusaha untuk mendalami sedikit demi sedikit agar kita terus belajar. Dan bagi saya kita penting untuk belajar, bukan saja untuk peperiksaan tapi untuk kita mengetahui dengan lebih dalam, untuk membantu kita di masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.